Berita Ahli Drah 1 Jamadil Awal 16 Disember, pengawal peribadi dihukum gantung sampai mati. Juga sembunyikan kes rasuah, anda boleh dihukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Ahli Drah malam ini bersama saya, Ardi Herman Marzi. Seorang pengawal peribadi dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Georgetown hari ini selepas didapati bersalah membunuh majikannya dan dua lagi individu dalam insiden tembakan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu 4 tahun lepas. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap Jaafar Khalid, 41 tahun, selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Jaafar disabit membunuh majikannya yang juga ahli perniagaan Datuk Ong Tek Kuang 32 tahun dan dua individu lain, Choi Hoi Ming 32 dan Sentil Murgiah 38 dengan menembak menggunakan sepucuk senjata api. Dia didakwa melakukan perbuatan itu disusur masuk ke jambatan di Lebuh Raya berkenaan antara jam 7.15 malam dan 7.30 malam 1 Disember 2016. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun bagi setiap 5 pertuduhan ke atas tertuduh atas cubaan membunuh dengan menembak 5 individu lain. Individu tersebut ialah Lee Hong Boon 59 tahun, Nurul Huda Abdul Aziz 42, Puah Biju 36, K. Arivarni 37 dan jurukamera RTM Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir 32 tahun. Hukuman tersebut berjalan serentak bermula dari tarikh dia ditangkap pada 1 Disember 2016. Dalam keputusannya, Abdul Wahab berkata pihak pembelaan gagal membuktikan perbuatan tertuduh ketika kejadian boleh dikategorikan sebagai kelakuan individu tidak waras atau tidak mempunyai akal sempurna. Malah tambahnya, tembakan yang dilepaskan tertuduh juga terkena pada bahagian penting mangsa seperti kepala dan dada, bukannya dilepaskan secara rawak. Ujar beliau, perbuatan itu bukan tindakan seseorang yang tidak waras, sebaliknya jelas menunjukkan tertuduh mempunyai niat mencederakan mangsa. Walaupun bukan lagi bergelar suami isteri, namun pasangan berusia 66 dan 45 tahun didapati aktif bekerjasama dengan kegiatan mengedar dadah di sekitar Lembah Kelang. Kegiatan itu terbongkar selepas ditahan dalam 2 serbuan berasingan di sebuah kondominium di Ceras Isnin lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata suspek lelaki berusia 66 tahun dicekup di tempat letak kereta kondominium berkenaan jam 5.30 petang. Hasil soal siasat membawa kepada serbuan di sebuah rumah di kondominium berkenaan. Seorang wanita tempatan berusia 45 tahun ditahan dalam serbuan itu. Soal siasat lagi terhadap kedua-duanya dan kedua-duanya telah menunjuk pada satu kereta di tempat letak kereta tadi, dan di dalam kereta tersebut, kereta Proton Wira telah menjumpai banyak lagi dadah seperti 1,000 biji pil Aramin dan 1,900 pil ecstasy. So, kita telah cek urin bagi kedua-dua suspek itu. Bagi lelaki tadi yang 66 tahun negatif, tetapi yang wanita itu positif. Pemeriksaan di dalam rumah serta kenderaan milik suspek menemui beberapa jenis dadah. Semua dadah dirampas itu dianggarkan bernilai 2.15 juta ringgit. Siasatan mendapati kedua-dua suspek pernah berkahwin namun sudah bercerai. Mereka aktif melakukan kegiatan pengedaran dadah jenis serbuk MDMA, ketamin, ekstasi dan Aramin 5 di sekitar Lembah Kelang sejak 2 bulan lalu. Sebuah bot pukat tunda tempatan kelas C bersama 5 nelayan warga Thailand ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Kedah dalam satu rondaan operasi Op Aman sekitar 4 batu nautika dari pesisir pantai barat Ian awal pagi tadi. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mahmad Faizal Ahmad, bot terbabit didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat sah lesen dengan menunda kurang daripada 15 batu nautika
dari pesisir pantai. Hasil pemeriksaan, pihaknya menahan 5 nelayan warga Thailand termasuk tekong berusia di antara 31 hingga 63 tahun. Kesemua nelayan terbabit turut didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15/4 Akta Immigration 1959-63 kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di Malaysia. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 8/B Akta Perikanan 1985, mereka akan didakwa di mahkamah atas kesalahan melanggar syarat lesen. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan di bawah Seksyen 15/4 Akta Immigration 1959-63 pula boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM10,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Bot bersama hasil tangkapan dianggarkan 1.5 tan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Seorang juruteknik Jabatan Kerja Raya JKR didakwa di Mahkamah Session Seremban pagi tadi atas 4 pertuduhan menerima rasuah wang tunai berjumlah RM5,000. Tertuduh Abdul Halim Abdullah, 44 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas dakwaan terhadapnya yang membabitkan pembinaan sebuah dewan badminton sekolah di Rantau Negeri Sembilan 7 tahun lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menerima suapan daripada pemilik sebuah syarikat pembinaan melalui pindahan wang dari sebuah bank di Kuala Kelawang, Jelebu ke dalam akaun banknya. Bagi pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh dikatakan menerima masing-masing wang tunai RM1,000 pada 8 Februari, 1 Mac dan 27 Mac 2013. Manakala bagi pertuduhan keempat, tertuduh didakwa menerima RM2,000 pada 7 Mei 2013 daripada individu sama dan di lokasi bank yang sama. Dikatakan keempat-empat pertuduhan suapan terhadap tertuduh itu adalah sebagai balasan bagi kerja pemantauan pembinaan Dewan Badminton sekolah berkenaan, selain menyediakan ringkasan tuntutan interim bulanan kepada syarikat tersebut. Berikutan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 21 Januari tahun depan. Seorang bekas pegawai imigresen dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 17 pertuduhan menerima suapan lebih RM60,000 daripada ejen pekerja asing. Tertuduh Muhammad Khairil Kamarudin, 29 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Tertuduh didakwa memperolehi benda berharga untuk diri sendiri iaitu wang tunai RM63,430 yang mana diketahui mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasminya. Tertuduh ketika itu menjawat jawatan pegawai imigresen grade KP19 di Johor dan kesalahan itu dilakukan antara Mac 2018 hingga Januari 2020. Beliau didakwa di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM40,000 dan menetapkan 17 Januari untuk sebutan semula kes. 16 November lalu, SPRM telah melaksanakan operasi khas dengan kerjasama Jabatan Imigresen dan berjaya melumpuhkan aktiviti rasuah membabitkan sindiket yang menyalahgunakan pengesahan cap keluar dan masuk sempadan utama negara. Kebelakangan ini, pandemik rasuah kembali menular dengan pelbagai kes yang melibatkan penjawat awam, pekerja swasta, syarikat korporat maupun individu dalam kalangan ahli perniagaan, dan ia menjadi persoalan pelbagai pihak. Mengapa isu rasuah ini tidak pernah surut? Jadi pakar kriminologi Datuk Seri Akbar Sata berpandangan orang ramai yang menjadi saksi kegiatan rasuah yang takut untuk tampil membuat aduan antara penyumbang kepada penularan rasuah yang semakin kronik hingga ke hari ini. Jika sekiranya kita mempunyai sikap tak mahu melapor, kita kena ingat bahawa ia akan merugikan negara. Bahkan juga jika sekiranya kita tahu ada rasuah
kita kena faham bahawa di bawah Seksyen 25 Akta Pencegahan Rasuah, Akta SPRM, kita boleh didakwa dan juga dia boleh penjara. Jelas beliau, individu atau saksi yang gagal membuat laporan pemberian, janji atau tawaran rasuah akan didakwa di bawah Seksyen 25(1) dan (2) Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM100,000 dan penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala individu yang gagal melapor permintaan atau memperoleh suapan akan didakwa di bawah Seksyen 25(3) dan (4) Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Justru orang ramai diingatkan agar tidak gentar untuk membuat laporan kerana maklumat mereka dilindungi dan terjamin di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009. Mereka juga akan menerima insentif terendah berjumlah RM500 bagi individu yang melaporkan kes rasuah RM500 dan ke bawah. Manakala kes rasuah RM500 ke atas, insentif akan dibayar mengikut nilai sogokan. Berehat seketika, sekembali nanti kluster teratai, kluster terbesar. Masih bersama Berita Al-Hijrah, yang di-Pertuan Agong berkenan mengisytiharkan darurat terhadap Parlimen Great Perak dan juga Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah bagi mengelak pilihan raya kecil PRK ekoran penularan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata baginda berpuas hati bahawa adanya keperluan mengisytiharkan proklamasi darurat terhadap dua kawasan berkenaan. Tan Sri Muhyiddin dalam satu kenyataan berkata pengisytiharan itu berdasarkan Fasal 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan bagi memasyurkan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2020 SN Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 3 2020 di bawah Fasal 2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Ia membolehkan PRK Parlimen Greek dan Dun Bugaya yang telah dijadualkan pada 16 Januari depan dibatalkan dan ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan ditentukan kelak. Tan Sri Muhyiddin berkata jemaah menteri pada 4 Disember lalu berpandangan kedua-dua PRK itu perlu dielakkan atas faktor ancaman kesihatan awam, ekonomi dan ketenteraman awam selepas mengambil iktibar penularan COVID-19 susulan pilihan raya negeri PRN Sabah. Kedua-dua kerusi itu kosong susulan kematian penyandangnya Ahli Parlimen Greek Allahyarham Datuk Hasbullah Osman dari Barisan Nasional dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Allahyarham Datin Manis Muka Muhammad Darah dari Parti Warisan Sabah Warisan. Sebelum ini, Parlimen Batu Sapi di Sabah yang turut berdepan PRK turut dikenakan perintah darurat. Kluster teratai merekodkan kes paling tinggi hari ini dengan 143 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 5,683 kes dan ia menjadikan kluster berkenaan yang terbesar di Malaysia setakat ini. Kes pertama dari kluster teratai dikesan pada 7 November lepas hasil saringan bergejala dan kluster ini kebanyakannya melibatkan pekerja-pekerja kilang di kawasan Meru Klang. Sementara itu, 1,295 kes direkodkan dengan Selangor menjadi penyumbang kes harian tertinggi, iaitu 481 kes. Kadar kebolehjangkitan masih dapat kita bertahan iaitu 1.12. Unjuran kes yang diramalkan pada kadar 1.1 adalah 1,458. Semalam kita mencatatkan 1,772 dan pada hari ini kita mencatatkan 1,295 iaitu kurang pada jangkaan iaitu 1,458. Jadi setakat ini kita lihat walaupun dalam tempoh 2-3 minggu kita masih boleh bertahan iaitu kadar R0 ataupun RT kita iaitu kadar kebolehjangkitan masih bertahan iaitu antara 0.9 hingga 1.1. 7 lagi kematian dilaporkan dengan 5 dari Sabah, 1 masing-masing dari Selangor dan Kelantan.
Ia menjadikan jumlah kumulatif kematian meningkat kepada 429 orang. Rapid Rail Sdn Bhd memberi jaminan perkhidmatan transit aliran ringan LRT Kelana Jaya dan rangkaian rel lain kendalian Rapid Rail adalah selamat meskipun dua kaki tangan operasi laluan Kelana Jaya disahkan positif COVID-19. Ini kerana tren-tren berkenaan telah ditetapkan untuk menjalani kerja-kerja pembasmian kuman dan pembersihan setiap hari semasa waktu puncak dan selepas operasi. Rapid Rail dalam kenyataan di laman Facebooknya memaklumkan dua staf operasi LRT laluan Kelana Jaya yang bertugas sebagai pegawai stesen disahkan positif COVID-19 dan kini menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Menurut kenyataan itu, insiden berkenaan adalah di kawasan yang tertutup dan berdasarkan siasatan, kedua-dua staf tiada kontak rapat dengan penumpang. Kedua-dua kaki tangan berkenaan bertugas buat kali terakhir pada 12 dan 13 Disember lepas. Syarikat itu turut memaklumkan pihak pengurusan Rapid Rail selaku operator LRT laluan Kelana Jaya telah melaksanakan kerja-kerja disinfeksi dan pembersihan tempat kerja staf berkenaan malam tadi berpandukan garis panduan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Menurut kenyataan itu lagi, semua kaki tangan lain yang mempunyai kontak rapat dengan kedua-dua staf terbabit juga diarah menjalani ujian saringan dan kuarantin kendiri selama 14 hari seperti yang ditetapkan di bawah prosedur operasi standard SOP KKM. Selepas 126 tahun berkhidmat, feri Pulau Pinang yang menjadi alternatif laluan dua hala dari Perai ke bahagian pulau akan digantikan dengan bot laju bermula 1 Januari 2021. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Tan Teck Cheng berkata bot laju akan digunakan untuk membawa penumpang pejalan kaki manakala feri sedia ada hanya akan membawa motosikal dan basikal sahaja. Sementara perkhidmatan feri untuk kenderaan pacuan 4 roda pula dihentikan. Teck Cheng berkata penambahbaikan itu akan dilaksanakan secara interim bermula 1 Januari tahun depan hingga 30 Jun 2022 sebelum perkhidmatan katamaran atau teksi air dan vehicle transporter diperkenalkan selepas tarikh itu. Jelasnya semasa tempoh interim, kedua-dua terminal Pangkalan Raja Tun Uda dan Pangkalan Sultan Abdul Halim akan diubah suai dan dinaik taraf untuk keselesaan penumpang. Teck Cheng berkata berikutan kerja-kerja pengubah suaian itu, waktu operasi feri juga akan berubah. Bagaimanapun pihaknya memberi jaminan perkhidmatan feri tidak terganggu dan tambang feri juga akan kekal sepanjang tempoh interim. Semua saya rasa dengan bimbang. Yang saya rasa yang terlebih lagi saya haraplah rakyat di Pulau Pinang memberi sokongan kerana feri kita buat kali pertama buat perubahan. Dan sebentar tadi Cik Sasi telah membentangkan satu model yang bertaraf begitu tinggi untuk perkhidmatan feri di negeri Pulau Pinang. Bagaimanapun bagi mengekalkan nilai-nilai sejarah serta elemen ikonik Pulau Pinang, dua buah feri sedia ada akan diubah suai dengan restoran terapung dan muzium terapung di Tanjung City Marina. Tambahnya, Pening Port Sdn Bhd akan mengambil alih operasi perkhidmatan feri daripada Prasarana Malaysia Berhad. Kumpulan Mofas Sdn Bhd atau Mofas sasar menembusi pasaran antarabangsa dengan menumpukan bidang industri halal di Rusia. Presidennya Muhammad Fauzi Abdul Hamid berkata terdapat permintaan yang tinggi bagi produk halal di negara itu yang belum diterokai sepenuhnya disebabkan akses maklumat yang terhad. Not many information is known between the two countries. Mungkin oleh kerana in the past there's a lot of communication problem which is being blocked. The communication which is blocked, but pada masa terkini a lot of I think liberalization that information can pass through, and also travel also can pass through easily. Antara sektor yang ditumpukan termasuk makanan dan minuman, pelancongan dan budaya. Justru usaha membina jaringan perniagaan sedang dipertingkat bagi menghubungkan antara pemain industri yang terlibat. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Lawatan Duta Rusia ke Malaysia di Wisma Mofas hari ini. Halal industry in Russia is developing very fastly. For example, I lived in Moscow, and
maybe 5-6 years ago, there was only one halal department store in Moscow. Now there are dozens of such kind of department stores, and not only halal department store, but also halal restaurants, halal hotels. Tambahnya, pemain industri di kedua-dua negara khususnya perlu mempelajari dan mengenali antara satu sama lain supaya lebih banyak potensi perniagaan dapat dikembangkan. Demi kasih kepada bapanya yang sakit, pemain bola profesional Al Zain Haider Zainuddin atau lebih dikenali sebagai Endang Haider sanggup menjual biola kesayangannya. Pengorbanan itu terpaksa dilakukan bagi menampung keperluan penjagaan bapanya Zainuddin Muhammad Otok yang menghidap diabetes dan baru sahaja kehilangan kedua-dua belah kakinya. Menurut Endang, keputusan menjual instrumen yang digunakan untuk mencari rezeki itu dibuat selepas dia turut terkesan dengan pandemik COVID-19 dan tidak menerima sebarang undangan untuk membuat persembahan. Tu Enan dah nampak ayah perlu susu, lampin lagi untuk dressing luka dia, and then staff small macam nak bawa ayah ke hospital lagi-lagi. Walaupun ada kereta, Enang nampak kena pakai ambulans. Ambulans sekali ambil pergi balik dah dekat 500 Kalau ke Ipoh 200 lebih. Pergi saja. Balik macam tu. Jadi Enang dah fikir, okey, Enang kena ada duit yang lebih sampai Enang anggarkan mungkin untuk tempoh 3 ke 6 bulan macam tu. Endang yang bermain biola sejak berusia 10 tahun itu berkata, dia bukan seorang yang suka meminta-minta sumbangan orang ramai dan membuat pilihan menjual peralatan muzik yang dimiliki demi keluarga. Antara yang dijual, biola Jerman berjenama Otto Joskria miliknya untuk digunakan bagi membeli kerusi roda elektrik untuk bapanya. Dia turut menjual barang-barang peribadi lain termasuk komputer riba. Saya tahu dia sedih untuk berpisah dengan Wailin tu. Tapi kata dia demi kasih sayang dia pada saya, dia sanggup berkorban. Jadi itulah yang saya dapat katakan tentang pengorbanan dia kepada saya. Endang mula dikenali apabila rakaman persembahan dia memainkan lagu popular menggunakan biola di YouTube berjaya menarik ratusan ribu pengikut di rangkaian YouTube miliknya. Endang juga pernah menjadi tutor kepada Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sementara itu, prihatin dengan nasib yang menimpa Endang sekeluarga, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan Agensi di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib tampil membantu menghulurkan sumbangan RM20,000. Pengurusi Mawib Datuk Seri Said Hussein Abdul Kadir berkata, Yayasan Taqwa juga akan membantu menerbitkan hasil-hasil karya penulisan Zainuddin yang pernah menghasilkan beberapa novel, cerpen serta skrip drama. Mana skrip-skrip yang ada, yang dah ready untuk diterbitkan, buku-buku bentuk cerpen ke atau buku-buku novel yang dah siap skripnya, at any time kita boleh bantu untuk mencetak. Bakal menyusul daging ayam makmal dihidang. Bertemu kembali. Daging ayam yang dihasilkan di Makmal akan dihidangkan buat julung kalinya dalam masakan di sebuah restoran di Singapura hujung minggu ini. Ia selepas syarikat yang berpangkalan di Amerika Syarikat, Eat Just, mengumumkan mengenai penjualan sulungnya hari ini. Daging terbabit dicipta daripada sel haiwan dan dihasilkan dalam bioreaktor. Singapura menjadi negara pertama yang membenarkan daging yang dihasilkan tanpa penyembelihan sebarang haiwan untuk dijual selepas Eat Just meluluskan penjualan produk itu sebagai ramuan dalam nugget ayam. Ia akan membuat jualan komersial pertama produk itu kepada sebuah restoran di Robertson Quay, sebuah pusat hiburan tepi sungai yang mewah. Ketua Eksekutif Eat Just, Josh Tetrick berkata, penghasilan daging di Makmal itu tidak memerlukan penebangan hutan tunggal, memusnahkan habitat haiwan atau menggunakan satu antibiotik. Penggunaan haiwan adalah ancaman kepada alam sekitar kerana lembu menghasilkan gas metana rumah hijau yang kuat, manakala pembalakan untuk membuat padang rumput memusnahkan penghadang semula jadi terhadap perubahan iklim. Boeing memperkenalkan kaedah pembasmian kuman dengan haba bagi memerangi wabak COVID-19. Hasil kajian dengan kerjasama Universiti Arizona Amerika Syarikat mengesahkan
Penggunaan haba ke permukaan terutama pada peralatan dek pesawat dapat menghapuskan 99.99% virus setelah 3 jam terdedah kepada suhu 50 darjah Celsius. Ketua Inisiatif Jaminan Penerbangan CTI berkata pembasmian kuman haba memberi pilihan lain dalam memusnahkan COVID-19 pada komponen sensitif dan sukar dicapai untuk melindungi juruterbang. Inisiatif itu dijalankan bagi memastikan keselamatan penumpang dan anak kapal dari kabin hingga dek penerbangan. Sementara itu, menurut ahli mikrobiologi Universiti Arizona dan pakar penyakit berjangkit Charles Gerba, pembasmian kuman haba adalah satu daripada cara tertua untuk membunuh mikroorganisma penyebab penyakit. Ia digunakan oleh ahli mikrobiologi di makmal mereka. Dek penerbangan pada asasnya direka untuk menahan suhu sehingga 160 darjah Fahrenheit, membolehkan pembasmian kuman termal sebagai kaedah pembersihan yang selamat, praktikal dan berkesan. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta yang uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Kinabalu. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Baik, sebelum berpisah, saksikan siaran langsung analisis jam 9 malam ini bersama rakan penyampai Nazira Syaringat. InsyaAllah malam ini akan berbicara tentang pendakwah segera pencunting arang agama. Juga boleh disaksikan menerusi FB Live TV Al-Hijrah tepat jam 9 malam ini. Jadi sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.